Assalamualaikum. Selamat bersama Cita hari ini. Apa khabar you all semua? Okey, hari ini Cita nak kongsi dengan semua tentang matlamat simpan emas. Simpan emas tanpa matlamat sia-sia. Okey, sebelum tu kenalkan diri dulu. Nama Nozita ataupun boleh panggil Cita. Okey, Cita salah seorang yang suka berkongsi dan kebaikan menyimpan emas bersama dengan ramai orang bersama dengan semua you all yang ada. Jadi Cita telah mula menyimpan emas sejak tahun 2018 dan sekarang masuk tahun kelima Cita menyimpan emas. Jadi Cita sekarang dalam misi untuk mencelikkan orang, mencelikkan 1000 orang, 1000 orang yang celik emas. Dalam misi Cita ada misi sekarang ni. Jadi jom join misi Cita. Okey. Cita bersiaran di kampung hari ni masih bercuti. Jadi Cita ucapkan selamat bercuti juga untuk semua yang lain Okey. Jadi hari ni macam Cita janjikan, kalau you all tengok tajuk kat belakang Cita tu tentang simpan emas. Simpan emas tanpa matlamat bersamaan dengan sia-sia. Kenapa Cita kata macam tu? Sebab semalam Cita ada cerita Cita ada cerita tentang celik emas kan. Celik emas, sifat yang kedua yang ada pada yang celik emas tu adalah dia kena ada matlamat yang jelas matlamat yang jelas. Sebab tu Cita kata kalau kita tak ada matlamat, simpan emas kita tu jadi sia-sia Sebab kita buat tu mungkin terikut-ikut, orang ajak simpan emas, kita pun simpan emas, tapi kita simpan emas tak sampai ke mana tak sampai ke mana. Sebab untuk kita berjaya untuk kita berjaya dalam simpanan emas tu, kita memang kena ada selain daripada mindset yang betul, kita kena ada matlamat yang jelas Jadi contohlah, contoh kalau you all letak kat belakang tu dia ada Cita alis sikit muka. Okey, yang pertama tu untuk kahwin Wah. Ini untuk anak-anak muda lah yang mungkin belum berkahwin kan. Mungkin belum berkahwin, jadi dia boleh letakkan matlamat tu untuk ada 23 keping. 23 keping 1 dinar. Sebenarnya kat belakang tu kalau kita lihat dia ada pilihan lah, sama ada dia nak guna dinar ataupun dia nak guna 10 gram 10 gram gold bar bunga emas Jadi kalau contohnya Cita tunjuk kat sini. Ini adalah satu dinar. Okey, 1 dinar. Okey, 1 dinar ni kalau contohnya you all nak guna untuk majlis perkahwinan majlis perkahwinan, jadi dia perlu ada dalam 23 keping 1 dinar ni. Jadi dia ada 23 dinar lah. Jadi 23 dinar ni macam mana kita nak kita nak dapat 23 dinar ni. 23 dinar ni kalau kita nak dia boleh bergantung lah. Okey, bergantung kepada kita punya, selalu Cita sebut kedalaman poket masing-masing. Kedalaman poket masing-masing tu maksud dia apa? Jadi contohlah kalau kata 1 dinar ni kita nak beli secara kata sebulan sekali, sebulan 1 dinar, nak beli terus pun boleh, ataupun kita boleh juga beli secara bayaran 6 kali ataupun 10 kali. Contohnya kalau kata dia beli secara orang kata outright purchase outright purchase tu maksudnya dia beli full payment bayaran penuh, dia kena bayar dalam RM1,400. Maksudnya sebulan dia belanjakan RM1,400 untuk dapat 1 dinar. Ataupun kalau dia kata tu besar sangat nak keluarkan
1400, dia boleh beli secara bayaran 10 kali. Jadi kalau 10 kali sebulan dalam 140. Jadi dia bergantung lah. Contohnya kalau 23 keping yang dia nak dapat tu, berapa tempoh masa yang dia perlukan. Contohnya kata dia ada banyak, nak kahwin tu 5 tahun lagi. Jadi 5 tahun tu mungkin dia boleh bahagikan dengan 23 keping tu bagi dengan 5. Jadi mungkin dalam setahun tu dia kena ada dalam 4 ke 5 dinar. 4 ke 5 dinar macam tu lah. Jadi sebab tu Cik Tas selalu sebut dia bergantung kepada kita punya kedalaman poket masing-masing. Tapi selalunya ada jugalah yang sebenarnya buat dia berkongsi antara pengantin lelaki lah, maksudnya belah lelaki dengan belah perempuan. Contoh dia perlukan 23 keping tu, mungkin kita jadikan dia gendap lah 24 keping. Jadi lelaki dapatkan 12 keping, perempuan dapatkan 12 keping. Macam tu pun boleh. Itu bergantung kepada perjanjian lah, ataupun perbincangan antara lelaki dengan perempuan tu. Tapi maksudnya boleh diusahakan dengan simpanan emas tu. Contohnya kalau kata dia contoh 1 dinar. 1 dinar tu mungkin dia kata macam kecil sangat kan. Jadi dia perlukan yang lebih besar. Jadi untuk dapatkan 23 ataupun 24 keping 1 dinar tu, dia boleh beli juga dalam dinar yang lebih besar. Mungkin dia punya bajet lebih besar kan. Dia ada bajet bulanan lebih besar. Jadi dia boleh ambil yang 5 dinar. Kalau dia ambil 5 dinar tu, dalam 4 ke 5 keping je dia dah cukup lah kan. Jadi kalau yang jenis 5 dinar tu, dia kena bayar dalam bulanan dia dalam RM700. Jadi dia bergantung lah. Kalau dia boleh orang kata apa, spend lebih duit untuk setiap bulan tu, dia boleh ambil dinar yang lebih besar. Ataupun kalau dia tak nak semua tu, dia boleh simpan dalam akaun simpanan GAP, yang Gold Accumulation Program tu, di mana dia boleh simpan dan dia keluarkan bila dah cukup matlamat yang dia nak capai tu. Maksudnya kalau 23 keping tu 23 dinar. Berapa beratnya 1 dinar tu 4.25 gram. Jadi kita kalikanlah dengan 23 keping tu. Berapa yang kita perlukan. Okey, itu yang pertama untuk perkahwinan. Okey, yang kedua kalau cikgu tengok belakang tu untuk haji. Untuk haji kita perlukan dalam 15 keping. 15 keping maksudnya 15 dinar. Sama juga macam Cik cakap tadi, kalau 15 dinar tu kita perlukan dalam gunakan 1 dinar punya maksudnya simpan 1 dinar macam tu. Jadi dia perlukan dalam 15 keping 1 dinar ni. Jadi kalau 15 keping 1 dinar, kalau dia beli 1 dinar bayar 10 kali kena ada 15 cycle, macam 15 tahun pula nak kena spend masa kan. Jadi sebab itulah dia juga bergantung kepada masa yang kita perlukan. Contohnya kalau kata kita perlukan dalam 3 tahun, mungkin kita perlu beli 5 dinar. 5 dinar. Jadi kita 1 tahun dapat 5 dinar lah. Macam tu kan, kita beli 5 dinar. Jadi 3 tahun kita boleh selesai dapat 15 dinar. 15 keping. Jadi yang tu macam tadi Cik Tas sebut, 5 dinar. Dia punya bajet dia dalam sebulan tu dalam 700 lebih. 600 ke 700 macam tu. Okey, itu yang kedua. Kedua matlamat dia untuk pergi haji. Okey. Yang ketiga ni untuk pendidikan. Kalau kita tengok tu untuk pendidikan. Pendidikan tu kita letakkan sasaran dia, matlamat dia 30 keping. Maksudnya 30 dinar. Jadi sebab tu selalunya kalau untuk pendidikan ni, kita selalu sarankan supaya dia mulakan sejak anak tu masih kecil. Anak tu masih kecil. Jadi maksudnya bila nak belajar tu, kita anggap dalam umur 18 tahun macam tu.
Taima, terima kasih Joanne. Jadi dia boleh gunakan maksudnya simpanan dia tu dalam 30 keping 30 keping itu kita perlukan dalam 30 dinar 30 dinar. Jadi untuk dana pendidikan. Contohnya kalau katalah dia mulakan simpanan tu sejak anak dia baru lahir baru lahir. Dia simpan mungkin dia kata 1 gram sebulan. Kalau 12 setahun ada 12 gram, 12 kali 18 dapat dalam 256 gram kalau kita kira. Jadi 256 gram tu kalau kita bahagikan dengan 1 dinar tu, bagi dengan 4.25 tu, kita boleh dapat ni kalau 30 keping 30 keping tu maksudnya 30 dinar tadi kan. 30 dinar kali 30 kali 4.25 lebih daripada cukup sebenarnya kalau lebih daripada cukup kalau kita buat kiraan yang tadi 1 gram sebulan tu untuk anak kita sejak dia baru lahir. Jadi sebab tu kita akan rasa dia lebih mudah lebih mudah maksudnya kita daripada anak tu masih kecil kan. Jadi kita tak terasa bila anak tu nak pergi belajar tu kita dah ada cukup simpanan untuk dana pendidikan dia. Okey. Yang seterusnya Nisa, terima kasih Nisa, terima kasih Nasra. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok tu 30 keping juga Cik letak kat situ untuk tabung kecemasan dana kecemasan. Dana kecemasan tu pun sama juga. Kita sebenarnya untuk setiap satu matlamat kita tu kita letakkan berapa lama tempoh sebenarnya kita nak capai. Jadi kalau contohnya dana kecemasan tu selalunya kita cakap 3 bulan gaji macam tu kan. 3 bulan gaji. Jadi ni dia bagi anggaran dalam 30 keping Kalau 30 keping tu 30 dinar. Jadi selalu cik anggap dalam 30 dinar tu dalam 30,000 macam itulah. Tapi sebenarnya lebih sebab 1 dinar dalam 1,400 macam tu kan sekarang kan. Jadi mungkin gaji dia tu dalam 10,000 lah kalau 3 bulan gaji kan. 30,000 untuk dana kecemasan. Tapi sebenarnya ada juga yang sebutlah dana kecemasan tu ikut jenis pekerjaan contohnya kalau penjawat awam dia kata 3 bulan gaji. Kalau kerja swasta dia kata 6 bulan gaji macam tu kan. Ataupun kalau yang kerja sendiri setahun gaji kerja sendiri maksudnya mungkin dia bisnes ke apa Jadi itu semua sebenarnya bergantung kepada kita lah. Yang penting kita ada dana kecemasan kita sendiri itu maksud dia. Okey, yang seterusnya yang hujung sekali tu kita tengok untuk apa kejap. Ada satu lagi untuk 150 tu untuk dana persaraan 150 keping. 150 keping tu maksudnya 150 dinar Wah, banyak tu. Banyak untuk kita punya dana persaraan kita Sebab dana persaraan tu selalunya kalau contohnya kita yang macam cik penjawat awam cik ada pencen lah. Walaupun pencen tu dia separuh daripada gaji terakhir kita dalam 60% kita dapat tu. Tapi kalau untuk yang ada KWSP cik pernah dengar Tuan Samsudin Kadir sebut, dia kata kita kena ada dalam 900,000 dia kata 900,000 untuk yang bekerja yang duduk di bandar. Dia kata kena ada dalam 900,000 duit dalam KWSP tu. Sebab dia beranggapan maksudnya pengiraan dia tu berdasarkan kepada kita akan hidup 20 tahun lagi selepas kita bersara sebab kalau ikut purata umur kalau wanita dia dalam 75 tahun purata umur dia lah. Dan kalau lelaki dalam 73 tahun Jadi average dia purata dia letak sebagai 5
5 tahun. Jadi kalau kita contohnya kita bersara umur, katalah kita bersara umur 55 ataupun 60 60 tambah lagi 20 tahun ataupun 25 tahun macam tu Jadi kita akan ada lagi tempoh untuk maksudnya selepas kita bersara tu dalam tempoh 20 tahun lagi untuk hidup untuk hidup. Jadi itu kiraan yang dia letakkan lah. Dia kata kalau gaji kita dalam maksudnya keperluan harian kita lah. Keperluan harian kita waktu kita bersara tu dalam dia kata 4,000 cukup tak, dia kata. Waktu nanti kita tak tahu sebab harga barang makin lama makin meningkat kan. Dia kata kalau contohnya yang tu kita hanya contohlah kita gunakan hanya untuk makan, mungkin mencukupi, dia cakap tapi kalau contohnya kita masih ada hutang yang perlu diselesaikan, mungkin kita akan rasa struggle lah untuk meneruskan persaraan kita sedangkan sepatutnya persaraan tu kita akan tempuh dalam keadaan yang orang kata apa, bersara bahagia bersara bahagia. Sebab itulah kita kena bersedia bersedia. Macam Cik Tan sendiri pun walaupun penjawat awam, walaupun ada pencen, Cik Tan pun kena menyediakan yang separuh lagi tu yang dalam 40% lagi tu untuk bersara. Dan Cik Tan pun gunakan juga emas Cik Tan target 1 kilo emas untuk waktu bersara nanti, dan kita simpan sikit-sikit daripada sekarang. Itulah gunanya emas sebab emas tu sebenarnya dia nampak lebih mudah lebih mudah untuk kita gunakan untuk apa jua bentuk simpanan sebab kita selalu rasa macam Cik Tan sendiri berdasarkan pengalaman lah, kalau kita rasa kita nak simpan 1,000 tu kita rasa susah, tapi bila kita simpan 1 dinar ni kita beli kita anggap simpan lah bila kita beli tu 1 dinar tu kita bayar 10 kali. Dia nampak lebih mudah lebih mudah, maksudnya habis bayar 10 kali tu kita dah dapat kita punya dinar tu, dia akan post ke rumah kita dia akan buat post berinsurans dan tak perlu risau lah, tak perlu takut benda tu sampai ke tidak sebab sepanjang 5 tahun Cik Tan bersama dengan Public Gold berurusan dalam emas ni memang tak pernah tak dapat memang tak pernah tak dapat, dan alhamdulillah memang tiap kali beli memang dapat lah. Okey, itu dia. Cumanya bila yang jenis itu untuk berat yang 5 dinar 5 dinar tu 21.25 gram ke bawah lah, dia boleh post secara berinsurans tu. Kalau contohnya mungkin kita ada gram yang lebih besar contohnya mungkin 50 gram ataupun 10 dinar ataupun 100 gram dan ke atas lah, yang tu kita kena ambil dekat cawangan yang berdekatan dengan kita itu caranya lah. Jadi sebenarnya sekali lagi Cik Tan nak rangkumkan semula simpan emas tanpa matlamat kita akan jadi sia-sia sebab kalau contohnya kita tak ada matlamat, mungkin kita akan jadi tak berdisiplin kita akan mungkin kali hari ni simpan, bulan ni simpan, bulan depan mungkin kita tak simpan. Jadi benda tu apa yang kita simpan tu tak capai apa yang sepatutnya lah. Sebab sepatutnya emas tu dia boleh jadi aset kita, dan dia boleh jadi orang kata apa, aset waktu kita senang dan dia jadi penyelamat waktu kita perlukan waktu kita susah lah. Jadi kita boleh gunakan emas yang kita ada tu. Itu dia punya orang kata apa, jadual untuk emas tu sendiri sebab kalau contohnya kita tak ada kefahaman tu, kita akan rasa simpan emas tu menghabiskan duit kita, sedangkan emas tu sebenarnya adalah duit. Jadi dia sebenarnya selalu kita sebut kita kena ada mindset yang betul iaitu bila kita simpan emas sebenarnya kita hanya alih duit kita ke gram emas ke bentuk gram emas.
Dan kita pun kena ingat emas tu harga dia sentiasa meningkat mengikut tahun lah. Contoh dia masa Cipta beli dulu 5 tahun lepas tahun 2018, 1 gram harga dia waktu tu RM185. Dan sekarang harganya dah jadi 1 gram RM333. Dan ada satu ketiga baru ni RM334. Jadi bila kita beli RM100 tu kan, memang kita dah boleh beli kan, minimum dia RM100 kita dah boleh beli. Waktu dulu Cipta beli tu RM100 boleh dapat 0.5 gram Tapi hari ni waktu yang 334 tu kita dapat kurang daripada 0.3 dah dah tinggal 0.29 something. Jadi makin lama kan maksudnya duit yang sama RM100 yang sama kita akan dapat gram yang makin berkurangan. Jadi sebab tu Cipta menyeru Cipta menyeru semua yang mungkin ada dengar bersama dengan Cipta pada hari ini untuk mulakan simpanan emas. Kalaupun tak banyak, sekurang-kurangnya bermula walaupun RM100. Sebab sebenarnya yang yang jadi susah tu waktu kita nak mula melangkah tu, melangkah orang kata apa, belian yang pertama tu, itu yang jadi sukar tapi kalau kita dah mulakan langkah tu, insya-Allah kita akan rasa lebih mudah dan dengan matlamat tu dengan matlamat yang kita dah tetapkan tu, kita akan jadi lebih orang kata terinspirasi dan ada bersemangatlah untuk terus menyimpan selagi kita tak capai matlamat kita Macam Cipta sendiri matlamat tu banyak jadi insya-Allah Cipta akan terus konsisten untuk simpan emas untuk capai matlamat yang kita dah tetapkan lah. Sebab sebenarnya ilmu emas tu mahal dan kita patut cari dekat mana-mana lah. Dan itulah juga sebabnya Cipta sentiasa kongsikan apa yang Cipta tahu. Walaupun Cipta baru 5 tahun, tapi ilmu yang ada sedikit tu Cipta kongsikan dengan lebih ramai orang lah. Moga-moga itu akan jadi saham untuk Cipta nanti jadi ilmu yang bermanfaat yang kita kongsikan dengan ramai orang Jadi Cipta doakan you all semua diberi kemudahan, kemurahan rezeki dan dapat kalau tak bermula pun sekurang-kurangnya you all ada dapat ilmu ilmu yang Cipta cuba sampaikan ni. Dan mungkin kalau kita tak menyimpan, kita boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain Mungkin boleh kata saya ada dapat satu ilmu lagi ni daripada Cipta bahawa kita simpan emas ni kena ada matlamat. Okey, matlamat tu macam mana dan cara tu macam mana, mungkin kita boleh mulakan Jadi kalau you all nak ada lagi maklumat yang diperlukan, boleh message dekat Cipta dekat link yang Cipta ada tu. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini. Moga ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, boleh kongsi dengan lebih ramai orang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.